آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya kita dapat sekali lagi bersama-sama di dalam rumah Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan salat yang kita dirikan, zikir yang kita lafazkan dan juga doa yang kita panjatkan, ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, wa yakunu khawfuhu law irtakaba syai'an minha a'zama min khawfihi law akala summa. Dia kata, dan hendaklah ketakutannya jika dia melakukan sesuatu dosa, a'zama, lebih besar lagi, min khawfihi, daripada ketakutannya, lau akala summa, kalaulah dia memakan racun, kata Imam Al-Haddad. Tuan-tuan, sebelum ni kita dah terang
yang mana kata al-imam, hendaklah seseorang yang berjalan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, dia jaga diri dia supaya tidak melakukan dosa kepada Allah, sekalipun dosa itu adalah dosa kecil. Kerana tuan-tuan, akibat daripada dosa itu besar. Ulama menyatakan antaranya yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan dosa itu dia mengkelamkan hati. Tuan-tuan, hati dia akan jadi kelam. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintah, dia tak boleh nak buat. Apa-apa yang baik, dia tidak ada hati untuk melakukannya. Dan yang paling besar kesan daripada dosa ni, kata ulama, tercabut rasa membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, dia tak ada perasaan nak membesarkan Allah. Dia lebih cenderung melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dia lebih cenderung melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, manusia ni bila mana dia melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, maka itu adalah mula kepada kecelakaan diri dia. Tuan-tuan, kita ni ditadbir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik buruk kehidupan kita adalah berdasarkan kepada apa yang dikehendaki, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala tak suka manusia ni, hamba dia, melakukan perkara yang dimurkai oleh dia. Kerana tu kata Nabi SAW, siapa-siapa yang melakukan dosa kepada Allah, dan tuan, ni akibat daripada melakukan dosa. Pertama kata Nabi, dia akan dapat jahdil bala. Allah akan menurunkan bala kepada dia. Dan tuan, sebab itu ulama-ulama salaf, ada di antara mereka, bila dia tengok dalam tempat dia, dalam kampung dia, ada orang yang melakukan dosa kepada Allah, dia akan cepat-cepat keluar meninggalkan kampung dia. Dan tuan, mereka keluar selama seminggu, mereka keluar selama sebulan, setahun. Kenapa? Kerana mereka yakin bila mana berlakunya maksiat, jahdil bala ni, Nabi kata, dia menarik bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, darqis syaqa. Dia akan mendapatkan keburukan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan dosa pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, perkara ni disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman dia. Allah Ta'ala kata, فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً, kata Allah. Kalaulah kami nak ambil apa yang ada pada sisi mereka, kami boleh ambil baghtatan, kata Allah. Saja kalau Allah Subhanahu wa ta'ala nak ambil apa yang ada pada sisi mereka. Tujuannya untuk apa? La'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan mereka boleh kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, kedua, dia dapat keburukan daripada Allah. Kemudian yang ketiga, syamatatil a'da,
Kata Nabi, daripada perbuatan dosa itu dia akan dikuasai oleh musuh-musuh yang memusuhi dia. Dan tuan, orang yang buat dosa dengan Allah Ta'ala ni, dia akan dicengkam di bawah cengkaman para musuh dia. Musuh akan menguasai dia, musuh akan jadi pemerintah kepada dia. Dan tuan, ni adalah kesan daripada dosa yang dilakukan. Kemudian kata Nabi SAW, su'ul qadha, yang melakukan dosa kepada Allah, dia selalu mendapatkan qadha yang tidak baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maknanya apa? Kehidupan dia jarang mendapatkan kebaikan. Yang dia dapatkan adalah keburukan. Dan tuan, ni kesan daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, hendaklah seseorang itu dia takut kalaulah dia melakukan dosa kepada Allah melebihi takut dia daripada memakan racun, kata Al-Imam. Dan tuan, orang yang ada hati macam ni adalah orang yang hatinya memandang kepada negeri akhirat. Kalau hati dia tak dijemput ke negeri akhirat, tidak ada perasaan macam ni. Dan tuan, maknanya apa? Dia pandang dosa tu jauh lebih besar, lebih bahaya lagi daripada dia memakan racun. Dan tuan, maka orang ni adalah hati memandang pada negeri akhirat. Dan tuan, kita tak nak pandang kepada negeri akhirat. Pasal apa? Kerana negeri akhirat yang kita faham dia lambat lagi. Negeri akhirat adalah negeri syurga dan juga neraka. Dan tuan, orang yang pandang kepada akhirat ni, dia akan memberi kesan kepada kehidupan dunia dia. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Dan tuan, tengok macam mana Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada orang yang memandang kepada negeri akhirat. Kita banyak lupa dengan akhirat. Dan pasal apa? Kerana seolah-olah macam tak ada faedah. Dan tuan, seolah-olah macam tak ada guna kalau kita ni ingat kepada negeri akhirat. Dan tuan, apa yang kita nak daripada hati kita, apa yang kita ciptakan, dia sangat bergantung kuat kepada ketaatan kepada Allah. Kemudian daripada sudut pandang dia dengan negeri akhirat. Dan tuan, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, siapa-siapa yang memandang kepada negeri akhirat, siapa-siapa yang melakukan taat kepada Allah, dan tuan, dia pandang ke akhirat, kemudian dia taat dengan Allah, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, segala keperluan dunia dia akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, tengok macam mana kata ulama, bila mana seseorang itu kepada Allah, bila mana seseorang itu dia memandang kepada akhirat, dan tuan, segala keperluan dunia dia akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang perkara ni. Dan tuan, tapi itulah ayat ni kita biasanya gantung, kita tempel dekat mana? Kat rumah kita dengan khot yang cantik-cantik. Kita gantung dia dekat kedai-kedai kita, tapi tak ada function. Dan tuan, tak ada fungsi apa. Kita hanya tempel saja tanpa kita mentadabbur ayat
Subhanahu wa ta'ala. Tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala kata, wa man yattaqillah, siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah. Dan tuan, makna takwa dekat sini taat dengan Allah. Makna takwa dekat sini memandang kepada negeri akhirat. Dan tuan, kita gantung ke Allah, kita kedai, tapi yang tukang goreng tu, yang tukang goreng nasi, goreng ni, kan, gantung dekat kedai. Dan tuan, tapi dia pun tak pakai tudung. Dan tuan, dekat kedai dia kadang-kadang buka benda-benda yang tak elok untuk kita dengar. Dan tuan, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala kata, wa man yattaqillah, siapa dia yang bertakwa pada Allah. Dan tuan, maknanya apa? Taat dan dia pandang kepada negeri akhirah. Maka Allah Ta'ala kata, kalau kamu buat macam ni, kalau seandainya kamu amalkan macam yang aku sebut, yaj'al lahu makhraja, maka dia diberikan jalan keluar. Dan tuan, makna diberikan jalan keluar, kalau dia ada masalah, Allah selesaikan masalah dia. Dan tuan, kalau hajat, Allah Ta'ala tunaikan hajat dia. Bukan setakat tu, kata Allah, wa yarzuquhu, malah dia akan diberikan rezeki oleh Allah min haitsu la yahtasib, daripada sumber yang dia sendiri tak sangka-sangka, kata Allah. Dan tuan, ni faedah bagi orang yang taat dan memandang kepada negeri akhirat. Beza dengan orang yang melakukan dosa pada Allah. Dan tuan, orang yang melakukan dosa pada Allah, bahaya dia lebih daripada orang yang memakan racun yang boleh mematikan itu. Kemudian kata Imam Al-Haddad lagi, wa dzalika li anna al-ma'asi ta'malu fil qulub amal as-summi fil ajsam. Kerana maksiat yang dilakukan oleh seseorang, ta'malu fil qulub, dia akan berlaku pada hati-hati manusia, amal summi fil ajsam, sebagaimana racun yang merosak tubuh badan. Dan kalau kita makan racun, kalau kita telan racun, maka tubuh badan kita akan jadi rosak dan berkemungkinan kita akan mati. Dan tuan, kata Al-Imam, siapa yang melakukan maksiat kepada Allah, macam itulah dia akan mematikan hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, sebab itu kalau kita tengok, bila Allah Subhanahu wa ta'ala cerita berkenaan dengan orang munafik, dan tuan, orang munafik adalah orang yang dia tahu kebenaran tetapi tak mau ikut kebenaran itu. Dan tuan, padahal dia tahu benda kebenaran ni elok, dia tahu benda kebenaran ni mendatangkan manfaat, tapi dia tak mau ikut. Dan tuan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berlakunya perkara seumpama tu pasal apa? Khatamallahu ala qulubihim, kata Allah. Allah telah patri, Allah telah tutup akan hati mereka. Wa ala sam'ihim, Allah tutup pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawa, Allah tutup penglihatan mereka. Dan tuan, akhirnya walahum azabun azim, bagi mereka itu azab besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, dalam tafsir Al-Jalalain menyatakan, Allah menutup akan hati mereka bizunubihim, kerana mereka melakukan dosa kepada Allah. Dan tuan, ni jenis orang yang buat dosa tak mau taubat dengan Allah Ta'ala.
Dan orang yang melakukan itu biasa. Kita kata dia biasa. Kenapa? Kerana kata Nabi SAW, kullu bani Adam al-khata', kata Rasulullah. Semua anak Adam itu dia ada melakukan kesalahan. Dia ada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maknanya apa? Dia buat dosa tu biasa. Tuan. Tetapi yang luar biasa, dan dia adalah pilihan Allah. Bila mana dia melakukan dosa, dia cepat-cepat kembali kepada Allah. Dan tuan, ni makna taubat. Taubat ni dia asal daripada perkataan taba yatubu. Maknanya orang-orang yang kembali. Dan tuan, maknanya bila dia kembali, sebelum tu dia ada pi kat tempat lain, kemudian dia kembali. Ni makna taubah. Dan dia kembali daripada apa? Setelah dia melakukan dosa kepada Allah, lalu dia cepat-cepat melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, sebab itu manusia ni Allah Subhanahu wa taala dia tahu, dia bekalkan kita dengan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala sebut wa khuliqal insanu dha'ifa, dan dijadikan manusia itu serba lemah, kata Allah. Dan tuan, ada orang yang dia berlawan dengan hawa nafsu dia, tak jaya dia. Dan tuan, sehinggalah dia jatuh dalam lembah dosa pada Allah. Dan tuan, satu hari ada orang bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah. Dia tanya dengan Sayyidina Ali, ya Ali, macam mana agaknya orang yang melakukan dosa pada Allah? Sayyidina Ali kata, tub ilallah, taubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang ditanya lagi, ya Ali, kalaulah selepas dia taubat kepada Allah dia buat dosa lagi? Sayyidina Ali kata, tub ilallah, taubat dengan Allah taala. Dan tuan, orang tu tanya lagi tak puas hati. Pasal apa dia tanya berulang kali dengan soalan yang sama? Dan tuan, kerana dia tahu dia melakukan dosa berulang-ulang kali. Dan tuan, bahkan disebut oleh Nabi SAW, zambun, dosa ni alfinah ba'dal finah. Dosa ni kadang-kadang dilakukan oleh manusia berulang. Dan tuan, betul ya? Kadang-kadang kita buat salah dah, ke depan nanti ni kita buat salah lagi. Dan tuan, kita dah perbaik yang tu, ke depan tahu lagi mungkin kita akan buat salah lagi. Dan tuan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah berhadapan dengan orang yang tanya dia dengan persoalan ni, dia kata apa? Tub ilallah, taubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, sehinggakan orang ni kata kepada Sayyidina Ali, ya Ali, sampai bila kita nak taubat dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan tuan, akhirnya Sayyidina Ali kata, kamu kena taubat dengan Allah sehingga hari kiamat, dan sehinggalah kamu dapat mengalahkan syaitan, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda. Dan tuan, maknanya apa? Proses taubat kepada Allah Subhanahu wa taala berlaku sepanjang umur, berlaku sepanjang kehidupan manusia. Dan kerana apa? Kerana manusia ni sering melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menyatakan, manusia ni kalau dia nak berpisah dengan dosa, barang mustahil, kata Imam Ghazali. Dan sebab itu kalau kita baca manaqib ataupun sejarah kehidupan para alim ulama ni, dan alim ulama pun kadang-kadang dia ada tak puas hati dengan satu orang.
dia pun ada masalah dengan orang lain. Tuan-tuan, sebagai contoh, Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Eid rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Eid adalah seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, tapi dia pun ada masalah dengan orang. Ada benda yang dia tak puas hati, dan dia juga ada musuh dengan orang lain. Tuan-tuan, utara ulama. Tuan-tuan, yang utara orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ini kan pula kita orang biasa yang kerja kita hari-hari lalai, ghaflah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kalau dia nak berpisah dengan dosa, barang mustahil. Tuan-tuan, tapi manusia dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala babun taubah, iaitulah pintu taubat daripada Allah. Dan sebab itu Allah Ta'ala kata, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kata Allah, hamba-hamba aku yang telah pun telajak, kata Allah. Dan maknanya siapa? Orang yang melakukan dosa pada Allah. Tuan-tuan, kalau kita tengok teliti dalam ayat ni saya nak bagi ilmu lah malam ni. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni, dia mudhafkan, dia sandarkan orang berdosa dengan diri dia. Ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hamba aku. Tuan-tuan, mula-mula Allah Ta'ala kata hamba, lepas itu dia kata aku, wahai hamba-hamba aku, kata Allah. Tuan-tuan, ulama tafsir kata Allah memuliakan mana-mana manusia sekalipun dia melakukan dosa kepada Allah. Tuan-tuan, tapi bagi siapa? Iaitulah orang yang berdosa tetapi dia taubat pada Allah. Tuan-tuan, tengok dalam ayat ni Allah Ta'ala apa? Ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hamba aku. Tuan-tuan, mana-mana benda yang bila disandarkan kepada Allah, benda tu mulia. Contoh, Nabi SAW, bila Allah Ta'ala kata berkenaan dengan akhlak Nabi, Allah Ta'ala sandak kepada diri dia. Allah Ta'ala kata, wa innaka la'ala khuluqin azim. Hei Muhammad, engkau mempunyai akhlak yang azim, akhlak yang sangat agung. Dan maknanya apa? Akhlak Nabi the best. Akhlak Nabi adalah termulia. Akhlak Nabi adalah yang terpuji. Kenapa? Kerana akhlak Nabi disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, masjid ni, pasal apa dia mulia? Tuan-tuan, mulia masjid. Dalam hadis kata Nabi SAW, mana-mana orang yang hati dia tergantung dalam masjid, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, kata Rasulullah. Mana-mana orang yang hati dia tergantung dalam masjid. Tuan-tuan, maknanya apa? Teringat kat masjid. Bila orang azan, kira dia nak cari masjid ya. Tuan-tuan, bila main waktu maghrib, kira nak pergi masjid ya. Tuan-tuan, dia suka dengan masjid ni, ketenangan masjid dan sebagainya. Hati dia tergantung dalam masjid. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, mana-mana orang yang hati dia tergantung di dalam masjid, dia akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari mahsyar, yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah. Woi, mulia tuan-tuan masjid ni. Siapa-siapa yang hati dia cinta dekat masjid dapat kelebihan ni. Tuan-tuan, orang yang masuk dalam masjid, tuan-tuan, hadis Nabi SAW, Nabi kata,
salatul jamaah afdalun min salatil fardhi bi 27 darajah atau kama qala Rasulullah. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, sembahyang berjemaah lebih afdal daripada sembahyang seorang-seorang diri dengan mendapatkan 27 kali ganda daripada Allah. Tuan-tuan, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala terang kat kita. Pasal apa solat berjemaah ni lebih afdal daripada sembahyang seorang-seorang. Tuan-tuan, kalau sembahyang seorang-seorang, dia hanya mendapatkan satu pahala daripada Allah. Tuan-tuan, kalau dia tak khusyuk, potong pahala tu, kurang. Tuan-tuan, kalau dia sembahyang, kemudian dia ghaflah, baca tak betul, tuan-tuan, akan dipotong lagi pahala dia pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tapi orang yang sembahyang berjemaah ni, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia akan dapat macam-macam ganjaran daripada Allah. Tuan-tuan, ni maksud 27 kali ganda daripada Allah. Tuan-tuan, pertama kata Imam Ibnu Hajar, langkah orang nak pergi masjid, satu langkah pahala, satu langkah gugur dosa. Tuan-tuan, dia keluar daripada rumah dia, kalau naik kereta lah. Tuan-tuan, kalau naik motor lah. Satu langkah pahala pada Allah, satu langkah lagi menggugurkan dosa pada Allah. Tuan-tuan, ni selama dia nak sampai pergi masjid ni, jalan pahala gugur dosa, pahala gugur dosa, pahala gugur dosa. Tuan-tuan, kemudian dia masuk ke dalam masjid. Bila kita masuk dalam masjid, kita takkan terus duduk. Tuan-tuan, kita akan meraikan masjid dengan kita melakukan tahiyatul masjid. Tuan-tuan, orang kalau dia melakukan tahiyatul masjid, kemudian dia beriktikaf dalam masjid. Tuan-tuan, bukan ada apa masjid. Tuan-tuan, baik kita pergi panggung wayang, baik kita pergi panggung wayang, tak tahulah kat sini. Kalau kat Johor, kalau di KL, tuan-tuan, panggung wayang ni setakat gambar biasa ni orang dah tak main lah. Kalau di Johor ni, dia punya apa? Dia punya wayang dia 3D tu. Tu dia. Maknanya canggih lah. Tuan-tuan, baiklah kita pergi tempat-tempat yang macam tu, dapat mengheborkan hati kita. Tuan-tuan, kita pergi ke tempat-tempat yang boleh menenangkan kita, lagi elok ni. Tuan-tuan, masjid tak ada apa, tapi orang yang masuk tahiyatul masjid, dan Nabi kata malam yuhdis, syarat dia tidak berhadas, kata Nabi, kecil ataupun besar. Tuan-tuan, dia duduk dalam keadaan bersuci. Tuan-tuan, selama dia duduk itu, dia akan didoakan oleh para malaikatul muqarrabin. Dia didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat doa untuk dia, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunkan dia. Ya Allah, kesian dekat dia, maafkan dia. Ya Allah, rahmati dia. Tuan-tuan, malaikat minta ampun, minta kemaafan, minta kita ni dikesiankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan syarat malam yuhdis, selama mana dia beriktikaf, dia tidak berhadas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tuduh yang ketiga, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, orang yang sembahyang berjemaah pasti dia akan mendapatkan saf yang pertama. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, kalaulah kamu tahu apa yang berada pada saf yang pertama,
kamu akan melakukan undian siapa dia yang akan berada di saf pertama hari ini, hari esok dan seterusnya. Dan tuan, Nabi tak sebut, Nabi tak habaq apa yang ada pada saf pertama ni. Cuma Nabi SAW kata, kalau kamu tahulah apa yang ada pada saf pertama, kamu akan buat undian. Hari ini siapa, esok siapa dan seterusnya siapa. Dan tuan, maknanya pada saf pertama ni kelebihan sah pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, pasal apa kita masuk masjid dapat kelebihan besar ni? Kerana masjid dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Taala kata, ya ibadi, wahai hamba-hamba aku, yang mana? Alladzina asrafu ala anfusihim, yang telajak, yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, siapa dia orang ni? Orang ni adalah orang yang dia dah berlawan dengan hawa nafsu, kemudian dia jatuh juga dalam dosa kepada Allah. Yang ni bukan bagi orang tuan-tuan, yang dia kata apa, saya muda lagi, nanti esok tua, esok tobat nah. Tuan-tuan, bukan untuk orang yang macam tu. Kalau orang ni dia beranggapan mudah dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, istihza, orang ini bermain-main dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surah An-Nisa Allah Taala kata, mafhum daripada ayat ni, taubat dijadikan oleh Allah untuk orang yang terlajak melakukan dosa pada Allah. Dan maknanya apa? Sebelum tu dia dah lawan hawa nafsu dia. Dan sebelum tu dia sedaya upaya mengelak melakukan perkara yang tak disukai oleh Allah. Dan tapi dia tak ada daya upaya, akhirnya dia buat dosa pada Allah. Dan lalu dia bertaubat pada Allah. Maka kata Allah, taubat dibuat untuk orang-orang yang macam ni, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan maka daripada ayat tadi Allah Subhanahu wa taala nak beritahu bahawa kita ni adalah orang yang sering melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Allah Taala kata, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kamu putus asa dengan rahmat daripada Allah. Dan maknanya apa? Buat dosa, taubat dengan Allah Taala. Kalau tak bertaubat, kita akan jadi sebagaimana orang yang disebut oleh Allah, hati dia ditutup kerana dosa dia, telinga dia ditutup kerana dosa dia, mata dia ditutup kerana dosa dia. Dan maknanya apa? Hati tak terdorong melakukan taat pada Allah. Telinga tak suka mendengar perkara kebaikan. Mata tidak suka kepada kebaikan. Dan ini termasuk jugalah mata-mata yang bila orang buat baik, dia buat tak heran. Kan? Biasanya kalau kita buat baik, orang buat tak heran, orang buat tak tahu. Dan tapi kalaulah kita buat kesalahan, satu kesalahan yang kita buat, dia akan ingat sampai 7 keturunan. Tuan-tuan, kemungkinan orang ni adalah orang yang telah ditutup mata dia oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dosa-dosa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya apa berlaku? Walahum, bagi mereka azabun azim, azab yang besar daripada Allah. Dan bila kata azab ni bukan dekat akhirat saja.
Azab ni dia boleh berlaku di atas dunia dan berlaku di akhirat juga. Termasuklah orang yang buat dosa tapi dia diberikan kesenangan oleh Allah. Tentang tengok orang-orang yang kita tengok berapa tinggal-tinggal maya, kemudian cari harta daripada sumber haram. Ustaz, saya pakai kereta Innova je Ustaz. Semaya hari-hari, kuliah hari-hari Innova. No, kawan tu Ustaz pakai Ferrari Ustaz, baru keluar kan. Tuan-tuan, sekalipun orang yang buat dosa itu diberikan kesenangan, dan tuan, kesenangan itu juga satu azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, lebih bahaya lagi bila mana buat dosa Tuhan bagi nikmat. Lebih baik buat dosa Allah beri bala atas kita. Pasal apa? Kerana orang yang diberi nikmat dia terasa dia itu jauh daripada Allah. Bahkan berasa bahawa dia adalah orang yang baik. Dia berasa kalau dia tak sembahyang pun tak apa, dan diberikan kesenangan nikmat oleh Allah. Dan tapi berbeza dengan orang yang diberikan bala oleh Allah. Kadang-kadang orang yang diberikan bala itu dia tersedak lalu dia kembali kepada Allah. Dan macam contoh ya, bila ya, apa tak pernah nampak dekat surau masjid, tak pernah nampak lalu sibuk memanjang. Dia orang baik tapi dia sibuk memanjang. No, tuan-tuan, syarikat dah tak boleh jalan dah. Tuan-tuan, bila syarikat tu dah slow sikit, no, dia pun pening kepala. Tuan-tuan, biasa manusia fitrah dia, kok mana pun dia akan cari Allah Subhanahu wa taala. Kok mana manusia ni dia boleh bagi setakat mana sangat. Tuan-tuan, akhirnya dia akan mengadu juga dengan Allah. Tuan-tuan, bila hari itu ramai orang gulung tikar, bila hari itu PKP, ramai orang yang bisnes slow. Tuan-tuan, akhirnya mereka-mereka ni mai masjid, doa panjang sikit, kan? Sembahyang pun panjang sikit. Oh, baru ada masa. Tuan-tuan, ada satu video yang saya tengok, mereka tengah buat parti. Tiba-tiba angin kencang, angin tu bertiup kuat, dan sampai apa ni merosakkan sebahagian daripada benda. Tuan-tuan, masa tu barulah orang nak kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa tu baru nak kata Astaghfirullah, Astaghfirullah. Tuan-tuan, sebab itu bila mana diberikan bala ni kadang-kadang elok lagi. Kerana apa? Kerana kita reti nak balik pada Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan orang yang buat dosa tapi dia diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut-takut nanti hanyut dan larut dengan dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah nanti kita akan sambung lagi perbahasan berkenaan dengan dosa ni pada pertemuan insya-Allah taala alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله أعلم.